Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, tuan-tuan, jumpa kita sekali lagi di dalam episod Sembang Otai di channel Ras Anwar, channel YouTube saya. Dan pada episod keempat ni kita ada tetamu yang cukup istimewa, iaitu sahabat saya. Beliau ni boleh kira otai lah, sebab dah main motosikal besar ni semenjak awal umur 20-an, iaitu di sekitar awal 90-an dahulu. Mana kalau nak kira dah 30 tahun lebih bawa motor berkuasa besar dan motor besar lah. Dan dia ni yang bestnya adalah nama beliau dicatat di Malaysian Book of Record sebagai seorang rider yang menunggang motosikal berkuasa tinggi ni berdiri tanpa duduk daripada Johor Bahru hingga ke Bukit Kayu Hitam. Iaitu rekod beliau lebih kurang dalam 10 jam 30 minit yang masih kekal hingga hari ini. Jadi kita nak tanya dia lah, macam mana dia minum, dia makan sebagainya ni, bawa motor berdiri ni, nak terkencing ke, nak terberak ke? Tu nak kena tanya. Anyway, dia ni pula pernah diceritakan kepada saya lah yang motor beliau 1150 GS tu mempunyai mileage yang paling tinggi pernah direkodkan di Malaysia. Motor GS 1150 dia mileage lebih daripada 800,000 km. Jadi kita nak tanya lah dia bawa pergi mana motor ni sampai mileage 800,000. Jadi tuan-tuan, tunggu saya akan temu bual beliau. Dan otai kita kali ini tidak lain tidak bukan sahabat saya, iaitu Mas Faizil Khan, yang berasal daripada negeri Melaka tapi kini telah menetap di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Saya dapat appointment nak jumpa dengan dia ni orang yang sangat sibuk. Tapi saya kena pergi, saya kena start motor, saya kena ride lebih kurang 300 km nak jumpa dia di satu tempat sejuk di daerah Lenggong sana, untuk temu bual beliau di tempat yang bernama, tempat eksotik lah bagi saya ni, bernama Maspro Hidden Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan-tuan, ya seperti yang mana kita janji, saya akan bawa tuan-tuan jumpa dengan otai kita di dalam episod 4 ni, iaitu saudara Mas Faizil Khan. Kita interview dia kat tempat yang cantik, eksotik ni, di tengah-tengah hutan tuan. First of all, kita welcome saudara Mas Faizil. Thank you very much for coming. Thank you for your time. Jadi hari ni kita nak tanya dia sikit lah pengalaman beliau dalam arena pemotoran, especially BMW. Sebab dia ni salah seorang yang paling lama pakai BMW R1100 GS. Ya, 1100. Okey, Abang Mas, first kali kita nak tahu pasal you punya rekod. You ride daripada JB sampai ke Bukit Kayu Hitam. Betul. Jadi kita nak tanya macam mana feel you ride tu, and then ride berdiri tu. Yang berdiri tu, ride berdiri tu. Did you have your toilet break ke, you punya lunch break ke, and then I think your record of 10 hours 20 over minutes 10 hours 50 ke 10 hours 28 lah. Okay, 10 hours 28. Lupa lah. Jadi kita nak tahu, and then furthermore, why you want to do it? Maybe Abang Mas boleh cerita sikit. Saya panggil Abang Mas boleh. Okay. Boleh Abang Mas boleh cerita sikit? Dia tu tahun 2001. Okey. Tak sebelum kejadian tu berlaku, dia ada turutan dia lah. Masa tu saya sokol cari makan. Okey. Buat trip pergi Hat Yai, Phuket, Koh Samui. Ini 3 tempat lah. Almost every 2 weeks, sebulan 2 kali buat cari makan cara macam tu lah. Buat konvoi kan. Ya. So masa konvoi tu saya selalu berdiri. Okay. Sebab bukan jadi marshal, tak, duduk depan ni berdiri pasal supaya awareness. Kita nak di Thailand tu aware, dia nak at least dia nampak asal mamat ni berdiri, so dia slow down. Rupanya ada motor belakang banyak kan. Then lepas habis tu kawan-kawan selalu cakap, bye, dia orang panggil saya bye lah. Masa tu yang kawan yang paling rapat budak-budak N9 lah, budak Negeri Sembilan lah. Kelab motosikal Negeri Sembilan kan. So dia kata, bye, kau apa kata kau buat Malaysia buat rekod berdiri.
Yang cakap tu nama dia Jizat. So saya pun pandang dia, saya kata betul ke? Boleh ke Zat? Apa tak boleh pula? Kau boleh pakai office aku. Aku ada staff boleh tolong kau buat kertas kerja lah apa semua kan. So sebenarnya then I take the challenge lah. Mak Jizat cakap kau buat lah bay. So buat lah. Tu daripada Tambak Johor berdiri sampai ke Bukit Kayu Hitam. So semua sekali 10 jam 28 minit tak silap saya. Berdiri all the way. Tapi bila berhenti kita duduk lah. Bila berhenti tuan minyak, lepas tu kita ada berhenti makan di Rawang. Lepas tu ada flash conference sikit kat Rawang sebab ada berita harian nak buat coverage, apa ni, masa tu susah Malaysia kan. Dia nak buat coverage. Masa tu kat Rawang tu kita berhenti almost 1 hour jugalah. Because ada coverage dan lunch sebab I dengan I punya marshal ada polis ikut apa semua kan. Jadi polis pula dia setiap daerah dia bertukar. Mula-mula dia ikut dengan motor, lepas tu tukar dengan kereta. Dan dia bertukar dan I punya marshal pun ada 11 orang yang entourage I. Ni semua kawan-kawan rapat yang I percayalah sebab kita orang sama-sama buat The Tour Langkawi. Actually motor apa yang Mas bawa masa tu? Mas bawa? Oh, masa tu saya punya confidence level, saya anggap motor GS ni is the best lah. You bagi I motor lain takkan buat lah. The reason because GS ni dia very comfortable. Handling dia punya weight tu semua kat bawah je. Jadi bila kita berdiri, dia punya weight kat bawah, jadi kat atas ni ringan dia. Kat atas ni ringan. Jadi semua weight tu kat bawah kan, dia punya center gravity very low. So senang bawa. So that was R11 100 GS. R11 100 GS, yes. Tahun 95 punya model. Abang Mas pernah cakap saya, motor R11 100 GS ni reputed to be motor yang mileage paling tinggi Boleh lah. Over 800,000 kilometers mileage. Betul. Jadi itu berapa tahun pakai tu? 800,000 kilometer. Kalau tak silap saya pakai motor tu 11 tahun. 11 tahun. Dan macam mana sampai 800,000 ni pergi mana you around the world? Yang pertama itu saja kenderaan yang saya ada. That mean every day lah. Every day. Itulah pergi kerja, itulah pergi hospital, itulah pergi beli nasi, itulah pergi kedai. Dan setiap bulan saya akan buat 2 kali trip pergi Hat Nyai. Itu tak masuk lagi yang balik kampung. Yang setiap minggu masa tu arwah mak saya ada lagi kan, kampung saya kat Melaka. Lepas tu yang trip pergi Hat Nyai ni satu cerita. Yang pergi dengan isteri saya pun satu cerita juga. So dia memang betul-betul cari makan lah. Fully use lah. Motor cari makan lah. Tapi Abang Mas pernah cakap motor ni tak pernah rosak. Apa secret tu sampai 800,000 tapi tak pernah rosak GS ni? Betul. Motor tak pernah rosak. Motor tu dia rosak wear and tear. Macam brake, ada sekali dia panggil rain sensor. Bila langgar air dia mati. Itu je sekali rosak. Lepas tu tak pernah rosak. Perangai BMW ni lagi banyak pakai, lagi tak rosak. Itu confirm. Kena ride banyak-banyak. Betul. Itu confirm. Lagi banyak ride, lagi motor tak rosak. Lepas tu bila sekarang ni ada banyak kawan kata motor dia rosak. Lepas tu saya kaji balik, kenapa motor aku tak pernah rosak? Dan motor dia orang ni BMW yang latest kan, tahun yang 1200cc kan. Kerana pelik juga. Lagi satu saya perasan, masa saya pakai BMW dulu, masa tu mekanik luar ni tak banyak yang boleh buat BMW ni, tak banyak. So Haji beli motor BMW ni, Haji tahu bila cukup time Haji kena hantar auto Bavaria. Atau kalau tidak pun mekanik auto Bavaria tu dia cari makan kat luar, dia datang rumah you. Dia orang fully trained mekanik lah. So dia datang rumah you, dia tengok mileage you, dia akan suggest you kena tukar ni. So zaman tu tak banyak grey area, aftermarket mekanik lah we call it. Aftermarket parts pun tak banyak. Aftermarket part pun tak banyak. China pun tak ada lah. Pun tak ada, memang tak ada langsung. Jadi itu mungkin menyebabkan ketahanan tu lebih lah. Betul. Jadi dulu kita tak ada choice. Kita tak ada, memang kita hantar ke AV, ke Auto Bavaria atau mekanik Auto Bavaria tu datang rumah buat. So tak ada choice. Memang tak ada choice. Jadi mungkin sebab tu mekanik yang buat tu dia tahu. Dan barang-barang China macam exhaust China ke apa kan, pun tak ada masa tu.
Jadi motor tu memang tak pernah rosak. Memang tak pernah rosak. Jadi saya kadang-kadang saya pun heran juga macam mana motor GS ni boleh rosak. Mama sedih tak jual motor tu? Saya jual motor tu, saya beli motor tu tahun 95, second hand, owner baru pakai 6 bulan. Jual kat saya 52,000. Saya 1995 95. Okey. Saya jual motor tu tahun 2006 47. Oh, 3,000 je rugi. Dalam kau belasah 800,000 km. Kau rugi 3,000 je. Alamak, pandai berniaga. Bukan pandai berniaga, bukan pandai berniaga. Bukan pandai berniaga. Masa tu BMW tu harga dia memang tu. Memang tu. Yang saya jual tu bukan bukan direct buyer. Yang beli tu mekanik yang repair motor saya tu. Okey. Dan dia jual balik. Lepas tu saya tak tahu apa je. Okey. So 1100 GS ni memang bagus lah Tapi lepas tu Abang Mas ada beli BMW lagi tak? After lepas tu saya dah berniaga. Lepas 5 tahun saya tak pakai motor. Pada tahun 2000, bukan 5 tahun, 4 tahun. Pada tahun 2010. Disebabkan motor BMW tu masa tahun 2010 tu saya dah nampak motor BMW dah banyak lagi. Banyak orang pakai motor BMW sampai saya rasa macam kecil sangat kan. Walaupun kita orang lama BMW tapi kita rasa macam orang pun kadang-kadang yalah orang pakai BMW kan. Padahal brother ni kan. Kan kita pun pergi kita tengok je kan. Saya beli KTM je. Oh okey. Dengan niat bila saya bawa KTM ni saya nak belasah budak-budak BMW ni. Kau nampak? bukan apa. Ini macam kau terror sangat kau siap kau pakai macam tu lah, lebih kurang. Tapi dapat tak belasah KTM tu? But to be frank with you lah. Ending dia I beli balik BMW. Tengok. Ending dia I beli balik BMW. Nothing can beat DJS lah. Dia ni sebenarnya tuan-tuan, dia ni bukan nak kata apalah, dia main motor besar ni daripada umur dia 20 tahun. 20 kan? 20, 22 macam tu lah. Yalah, 21, 20 macam tu lah. Masa tu di Kuala Lumpur ni mana ada sangat. This was late 80s lah. Tahun 89. 89 motor besar tak banyak. Jadi ada pot-pot saya rasa dalam KL ni budak-budak motor besar ni lepak Maybe Abang Mas boleh cerita sikit? Boleh lah. Yang saya ingat masa tahun 89 bila saya kenal motor besar ni pasal abang saya. Dia ni my idola lah, Mas Kamal ni. So saya kenal motor besar, dia dah pakai zaman tu dia dah pakai GPZ 1100. Motor yang panjang tu. Yang nak corner pun susah. Saya tak tahu berapa tan motor ni berat. Jadi saya dah tengok. Lepas tu bila saya masuk MAS dah ada gaji pramugara tu, saya tanya dia, saya kata saya nak beli kereta. You tahu dia cakap apa kan? Dia kata, kau jangan beli kereta, kau beli motor. Ada satu abang, adik nak beli kereta tak bagi dia, tu beli motor besar. Okay. So I belilah GPZ 600, that's my first big bike. GPZ 600? Suzuki ya? Kawasaki. Okay. Tahun 89 I beli GPZ 600. Lepas tu I join satu group dia panggil Cycle Stop je. Oh, Cycle Stop ni kat mana? Brickfield? Okey, Cycle Stop ni kat Brickfield. Tapi Mas Kamal punya group ni, Otai punya group ni, MSC, Motorcycle Sales Center. Okey, yang sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada kat Bulatan University tu. Itu lagi Otai lah. Itu betul-betul Otai lah. Tapi ada lagi kedai motor tapi dia orang tak berkumpul. Okey. Macam Sunrock, tak silap saya Sunrock. Lepas tu adalah small tempat Sani motor kan. Tapi itu tempat dia orang datang, dia orang repair, dia orang balik. Tapi yang berkumpul, yang jadi grup, petang-petang mesti nak pergi. Kawan-kawan semua duduk kat situ. Yang saya tahu dua tempat dia je. Satu Cycle Stop, satu MSC. Sebab MSC depan itu ada satu warung kakak tu, bawah pokok. Warung Pak Long. Dia orang duduk lah, balik kerja masing-masing akan duduk jam up, cerita pasal motor. Pergi riding lah, itulah inilah. So riding yang pertama yang saya ingat MSC lah. MSC ya. Geng-geng MSC lah. Yang cross border pun yang saya tahu lah geng-geng MSC lah. Sebenarnya orang Malaysia ni cross border baru lagi. Betul. Baru lagi. Baru era hujung 80-an baru cross pergi Thailand. Betul. Jadi kita ni tak tertinggal lagi, baru 30 tahun. Betul. Kan? Jadi boleh lagi cross ni. Boleh. Lepas PKP ni jom kita cross BMW tadi.
saya rasa saya tahulah ni Abang Mas dah cerita. Abang Mas tengah buat projek sekarang ni. Convert BMW GS jadi scrambler. Jadi scrambler tuan-tuan. Saya pun tak tahu dia nak buat apa BMW GS tu. Saya rasa dah hampir nak siap. Nanti gambar scrambler tu lalu kat sini. Jadi apa motif Abang Mas lah buat BMW itu 1100 lah? 1100. Nak buat jadi scrambler tu. Cuba cerita sikit. Yang pertama, motor tu banyak meninggal kenangan. Model tu. Model tu lah saya cari makan, saya besarkan anak isteri saya bekerja, saya buat letua Langkawi, saya buat Malaysia, buat rekod. Jadi model tu terlalu nostalgic bagi saya. Tapi apa-apa pun BMW still the best lah. Your opinion? Nothing go wrong, Haji. Still the best bike. Still the best bike. Ini time cakap bukan tu still the best bike lah. You nak cakap pusing kat mana pun lah. BMW ni, the GS is still the best lah. Still the best lah. Number 1 top selling bike in the world pun. Nak cakap macam mana? Adventure Touring number 1. Okey tuan-tuan, saya rasa sampai sini dulu. Itu kita terima kasih dekat Abang Mas ni pasal dia punya cerita ni cukup menarik malam ni. Untuk siapa-siapa yang nak tahu the history of motorcycling in Kuala Lumpur, especially in Kuala Lumpur, daripada mid-80s tu hinggalah sekarang. Betul. Jadi terima kasih Abang Mas. Terima kasih terima kasih Haji Anwar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tuan-tuan dalam episod seterusnya. Ini kita bawa lagi satu otai yang special punya untuk tuan-tuan dengar. Jangan lupa tuan-tuan tekan subscribe untuk episod Sembang Otai daripada channel saya, channel Ras Anwar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi di episod akan datang.